ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kehadrat Allah diberikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk kita bertemu pada malam ini. Dan untuk makluman, pada malam ni ya, kita akan memulakan sebuah kuliah yang baru. Kita akan mulakan satu daurah, ya, daurah PKP yang baru, di mana kita akan membahaskan, ya, kita akan membahaskan kitab hadis 40, ya. Kita akan membahaskan hadis-hadis yang dimuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, ya. Saya ada buku, orang kata buku poket, ya, di tangan saya ni, matan hadis Arba'in, yakni, ya, hadis-hadis 40 yang dikumpulkan dan dimuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini. Dan kalau nak diceritakan tentang penulisnya, ya, Imam An-Nawawi, nama beliau Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, berasal dari Syria, di Damsyik. Lahir di sana pada tahun 631 Hijrah. Kira-kira mungkin boleh kita kata hampir 800 tahun yang lepas, ya. Dikatakan beliau, saya kira kita semua biasa mendengar beliau, ya. Nama beliau, ya, saya kira tidak asing lagi dalam masyarakat kita. Bahkan boleh kita katakan buku hadis 40 ni memang sudah banyak dikuliahkan, ya. Tinggal lagi boleh kita kata ini antara, ya, usaha kita untuk kita mengulang kaji, ya, untuk kita mengulang kaji hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini. Jadi Imam An-Nawawi, beliau terdiri daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i, ya, dan beliau mempunyai kitabnya Al-Majmu', ya, Al-Majmu', kitab yang boleh kita kata cukup besar juga, ya, cukup besar, berjilid-jilid, ya, barangkali kurang lebih dalam 10 jilid, ya. Kitabnya Al-Majmu', ini kitabnya dalam membahaskan, ya, permasalahan-permasalahan fiqh. Nak katakan bahawa, ya, Imam An-Nawawi dia menjadi rujukan, ya, dalam mazhab Syafi'i, sehingga beliau dinobatkan sebagai Imam Syafi'i yang kedua, ya. Imam An-Nawawi dinobatkan sebagai Imam Syafi'i yang kedua, yakni sampai begitu sekali pengiktirafan yang diberikan kepada beliau, khususnya dalam mazhab Syafi'i, ya. Beliau rahimahullah, dia meninggal tahun 671 Hijrah, ya, 676 Hijrah, ketika umur beliau 45 tahun. Jadi itu satu benda yang untuk kita sama-sama renungkan, ya. Beliau meninggal dunia ketika umur beliau 45 tahun.
nak kata bahawa kesarjanaan beliau, keilmuan beliau, kegigihan beliau dalam berdakwah, penulisan beliau, semuanya itu telah dilakukan ya dalam tempoh masa sebelum beliau meninggal dunia ketika umurnya 45 tahun. Jadi dia tinggal lagi ya. Ini satu orang kata apa, satu peringatan lah buat kita tentang bagaimana pula dengan kita. Kita untuk makluman, seperti yang semua sedia maklum, umur kita setiap hari semakin meningkat ya. Kita semakin lama semakin tua ya. Dan ibarat kata ya, dunia kata pergi, kubur kata mari. Tapi tinggal lagi apa persiapan yang telah kita lakukan ya, untuk kita meninggalkan dunia ini dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya apabila kita lihat usaha-usaha yang telah dicurahkan ya oleh para ulama, antaranya ialah Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau meninggal dunia ketika umurnya 45 tahun. Ya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan buku hadis 40, kalau diperhatikan hadis yang dimuatkan ialah sebanyak 42 hadis ya. Kiranya tajuk bukunya hadis 40 tu itu kira ya berdasarkan kaedah pembundaran lah. Ya, dibundarkan 42 hadis dibundarkan kepada puluh yang terdekat, jadi 40 lah. Ya, 42 hadis yang dimuatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini, ibarat kata dia menghimpunkan hadis-hadis berkenaan asas-asas serta perkara-perkara pokok agama, seperti mana yang nanti kita akan perhatikan ya satu persatu 42 hadis yang beliau muatkan dalam bukunya ini ya. Di mana dalam mukaddimah bukunya ini beliau berterus terang mengatakan bahawa aku kumpulkan hadis-hadis yang ada dalam buku ini, di mana aku telah membuang sanad-sanad hadisnya. Kita sedia maklum bahawa sebuah hadis itu dia terangkum daripada dua bahagian. Satu bahagian sanad, iaitu rangkaian perawi-perawi sesebuah hadis, dan yang bahagian yang kedua ialah matan. Matan ialah lafaz hadis tersebut. Jadi Imam An-Nawawi dia kata, aku buangkan bahagian yang pertama itu, bahagian sanad hadis tersebut, dan aku hanya membawakan bahagian matan dalam bukunya hadis 40 ini. Kenapa? Kerana beliau ingin memudahkan buat pembaca ya, supaya lebih mudah ya, supaya jangan disibukkan dengan membaca sanad ya. Kadang-kadang sanad tu pun bukan calang-calang, bukan ringkas, bukan pendek, dia panjang juga sebab dia menyebutkan nama-nama perawi-perawi kan. Jadi itu pun sudah memakan beberapa baris ya. Jadi dikata aku buangkan sanad ni dan aku bawakan matan supaya lebih mudah dibaca, dan tak kurang pentingnya supaya dapat dihafal ya. Tujuan dia sebenarnya beliau membawakan hadis-hadis 40 ni tujuannya untuk dihafal. Sebab tu kalau kita lihat dia bukunya ringkas saja. Ni bahkan kita lihat yang seperti yang tuan-tuan dapat lihat, ini buku poket ya, boleh ibarat kata boleh diletakkan dalam poket bagi memudahkan pembacaan, di mana seseorang tu boleh kalau dia ada masa terluang saja, dia boleh buka buku hadis 40 ni dan membaca hadis-hadisnya, dan antara matlamatnya juga untuk dihafal ya. Dikata supaya mudahkan hafalan ya. Kenapa nak disarankan supaya dihafal? Kerana seperti yang kita sebutkan tadi, kerana dia melibatkan hadis-hadis yang membahaskan perkara-perkara pokok agama yang apa juga ya, bahagian-bahagian agama dikembali kepadanya. Antaranya ialah seperti yang nanti kita akan lihat pada hadis yang pertama berkenaan tentang niat.
Jadi itulah dia, ya, hadis 40, ya, karangan Imam An-Nawawi ini, ya, sinopsis lah kiranya, ya, mukaddimah berkenaan kitab yang kita akan daurahkan dalam kuliah ini. Dan saya kira tanpa kita membuang masa, boleh kita terus melihat hadis yang pertama dalam kitab ni. Dan mungkin saya boleh ambil kesempatan di sini untuk jelaskan kepada para ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, buku yang saya akan gunakan. Ini buku poket hadis 40, buku terjemahan, ya, yang dikeluarkan oleh Pustaka Ibnu Umar. Saya ingat ini di Indonesia. Jadi saya akan gunakan buku terjemahan inilah, ya. Baik. Jadi boleh lihat hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama dalam kitab ini berkenaan tentang setiap amal bergantung kepada niatnya. Ya, setiap amal bergantung kepada niatnya. An Amiril Mu'minin أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niatnya. Atau sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya seseorang itu hanya akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya kerana harta dunia yang ingin diraihnya, atau kerana wanita yang hendak dinikahnya, atau kerana wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi dalam kitab sahih kedua-dua mereka, yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Ya, demikian itu semua kenyataan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hadis pertama dalam kitab hadis 40 yang baru sebentar tadi kita bacakan. Hadis berkisah tentang niat. Ya, hadis berkisah tentang niat. Ya, di mana diletakkan di tajuk tadi yang kita baca tadi, setiap amal bergantung kepada niatnya. Yani setiap sesuatu yang kita lakukan bergantung kepada apa niatnya. Ya. Yani dari segi apa juga implikasi daripada amal itu, apa juga hasil ganjaran daripada sesuatu amal itu, dia bergantung kepada niat, tujuan amal itu
dilakukan. Baik, hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di samping ashab as-sunan dan yang lain. Dan seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di akhir hadis tadi, kedua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab hadis yang paling tinggi kedudukannya, dianggap sebagai kitab hadis yang paling sahih berbanding kitab-kitab hadis yang lain. Ya, Sahih Bukhari pada kedudukan yang pertama dan hadis Muslim pada kedudukan yang kedua. Dua kitab hadis yang paling tinggi, ya, berbanding kitab-kitab hadis yang lain. Bahkan kedua-dua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dianggap sebagai dua kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Ya, Al-Quran kita katakan itu adalah kitab Allah, itu adalah kalam Allah, dan itu adalah kitab yang paling sahih dan tidak ada apa juga kebatilan, apatah lagi kesalahan dan kesilapan dan sebagainya. Itu kitab Al-Quran, ya, kerana dia adalah kalam Allah yang Allah telah janji akan memeliharanya. Baik, itu Al-Quran. Adapun selain daripada Al-Quran, apakah kitab yang paling sahih selepas Al-Quran? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan adalah kitab Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Ya, ini berdasarkan kesepakatan para ulama Islam secara amnya. Jadi hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab kedua mereka, kitab sahih kedua mereka, dan juga ashab as-sunan. Apakah yang dimaksudkan dengan ashab as-sunan? Ashab as-sunan maknanya penulis-penulis kitab-kitab sunan. Kitab-kitab sunan adalah kitab-kitab hadis, ya, yang kedudukannya datang selepas kedua-dua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka dari segi kedudukan kitab-kitab hadis ada banyak. Ya, kitab-kitab hadis ada banyak. Cuma dari segi keutamaan dan kedudukan, yang mana yang paling sahih, yang mana yang paling dipuji dan dipercayai, kita kata yang pertama ialah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, seterusnya ialah kitab-kitab sunan. Dan kitab-kitab sunan ada 4, ya, secara spesifik. Yang pertama ialah Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan At-Tirmidzi, kemudian yang ketiga Sunan Ibn Majah, dan yang keempat yang terakhir ialah Sunan An-Nasa'i. Ya. Baik. Jadi nak kata di samping Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan, hadis yang pertama ini turut diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis yang lain, ya. Baik. Sekalipun hadis yang pertama ini, hadis berkenaan niat, boleh kita katakan dia adalah hadis yang masyhur dan dikenali sebagai boleh kita kata, kita istilahkan hadis ini sebagai hadis niat. Hadis tentang niat. Dia dikenali dengan begitu, ya. Hadis tentang niat, ya. Sekalipun hadis ini masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain, ya. Tetapi dalam kalangan generasi sahabat, ya, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab, seperti mana yang dapat kita lihat pada bahagian pertama bacaan kita daripada hadis tadi, di mana dalam terjemahan tadi kita baca daripada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab, dia berkata. Yani hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, iaitu gelaran buat khalifah yang kedua, iaitu Umar Al-Khattab. Jadi hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab daripada generasi sahabat, ya.
dan daripada sudut itu boleh dikatakan hadis tentang niat ini dikira sebagai unik, ya, hadis yang unik. Kerana apa? Kerana sekalipun hadis ini dia telah menjadi masyhur, tetapi dia hanya diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab daripada generasi sahabat, dan ia juga dijadikan sebagai hadis yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Yani Imam Al-Bukhari menjadikan hadis tentang niat ini sebagai pembuka kitab sahihnya. Dia adalah hadis yang pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Dan demikian juga kita lihat Imam An-Nawawi, ya, rahimahullah, dia juga menjejaki langkah Imam Al-Bukhari, di mana dia juga meletakkan hadis tentang niat ini sebagai hadis yang pertama dalam kitab 40-nya, seperti mana yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Tapi nak katakan bahawa terdapat sejumlah ulama yang lain yang turut melakukan hal yang sama, seperti Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam ini antara kitab yang kita kata masyhur juga, di mana saya pun turut mengkuliahkan kitab ini, Umdatul Ahkam. Dia berkenaan tentang hadis-hadis hukum. Penulisnya Abdul Ghani Al-Maqdisi memulakan kitab Umdatul Ahkam dengan hadis Umar Al-Khattab berkenaan niat ini juga, ya. Di samping, ya, ulama yang lain ada beberapa, ya, Imam Al-Baghawi, Imam As-Sayuti, ya, di mana mereka, ya, memulakan kitab mereka dengan, ya, membawakan hadis Umar Al-Khattab ini, ya. Baik, berkenaan hadis Umar Al-Khattab ini, Ibnu Rajab rahimahullah, ini di antara ulama terdahulu, dia mengatakan bahawa hadis ini adalah di antara hadis pokok dalam agama, ya. Hadis tentang niat ini adalah di antara hadis-hadis pokok dalam agama. Ini antara hadis-hadis yang paling utama dalam agama, ya. Sehingga kan disebutkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan bahawa asas agama, ya, ini kata kenyataan Imam Ahmad, asas agama dia kembali kepada 3 buah hadis. Asas agama, seluruh agama tu dikembali kepada 3 buah hadis, kata Imam Ahmad. Yang pertama ialah hadis tentang niat ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan bergantung kepada niat. Dan ada satu lagi hadis yang juga nanti kita akan bahaskan, hadis Aisyah tentang perintah meninggalkan bid'ah. Hadis Aisyah berkenaan perintah meninggalkan bid'ah yang kita akan bacakan nanti, ya. Juga ada dalam kitab hadis 40 ni, iaitu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarad. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baharu dalam urusan kita ini, maka dia adalah tertolak. Ini hadis pokok yang kedua dalam agama menurut Imam Ahmad. Dan hadis yang ketiga ialah hadis berkenaan perkara halal dan haram itu jelas, dan di antara kedua-duanya terdapat perkara-perkara syubhat yang kita sebagai umat Islam diperintahkan supaya meninggalkannya, iaitu al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal, perkara-perkara halal itu jelas, dan perkara-perkara haram itu pun jelas. Ini 3 buah hadis yang menurut Imam Ahmad menjadi pokok dalam agama, ya. Salah satunya ialah hadis tentang niat tadi, ya. Baik, kalau kita perhatikan hadis tentang niat yang kita telah bacakan tadi, ya,
Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niat. Ini kalau kita dapat tanamkan dalam minda kita, sangat bagus. Kita tanamkan. Kalau kita dapat hafal lafaz bahasa Arabnya, itu yang terbaik. Innamal a'malu binniyat. Itu lafaz hadis Umar ini, lafaz hadis yang pertama ni. Innamal a'malu binniyat. Kalau siapa yang dapat hafal teks Arabnya, itu yang terbaik. Tetapi paling tidak, kalau tak dapat yang bahasa Arab, apa kita buat? Paling tidak kita cubalah ingat terjemahannya dalam bahasa kita, ya. Jadi dalam terjemahannya apa? Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Kita lihat Nabi SAW mengatakan innama. Dalam terjemahan kita kata sesungguhnya. Apa maksud sesungguhnya? Sesungguhnya maknanya satu penegasan. Satu penetapan. Maknanya apa yang nak dinyatakan seterusnya itu adalah suatu yang benar lagi pasti. Sesungguhnya. Innama al-a'mal. Sesungguhnya setiap amalan. Sesungguhnya setiap amalan. Mana datang perkataan setiap? Dia daripada alif lam dalam huruf al-a'mal. Innama al-a'mal. Huruf alif lam pada pangkal perkataan al-a'mal, dia dalam bahasa Arab dikata adatu hasr. Dia adalah kalimah yang membawa pencakupan. Dan dalam terjemah kita kata setiap, sesungguhnya setiap amalan. Jadi kita lihat, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap amalan, ya, bergantung kepada niat. Berkenaan tentang ungkapan ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niatnya, ya, setiap amalan, ya, bergantung kepada niatnya. Para ulama dalam perbahasan mereka boleh kita kata ada dua pandangan. Ada sedikit perincian lah, ya. Ada yang mengatakan maksud innamal a'malu binniyat, pandangan yang pertama mengatakan amalan-amalan itu dengan niatnya. Amalan-amalan dengan niatnya. Maksud di sini bahawa suatu amalan tu mesti ada niat. Itu penegasan tentang perkara itu. Ini pandangan yang pertama. Suatu amalan mesti ada niat. Dengan erti kata, kalau nak diperintahkan seseorang itu supaya melakukan sesuatu tanpa niat, hampir sahaja mustahil. Itu maksud dia. Itu maksud pendapat yang pertama ni. Setiap amalan-amalan tu dengan niat. Maknanya, amalan apa artinya? Amalan maknanya perbuatan. Nak kata di sini bahawa sesuatu perbuatan tu mesti ada niat. Dan tak mungkin ada satu perbuatan tanpa niat. Ini secara prinsip lah, ya, secara prinsip. Tak dinafikan bahawa ada keadaan-keadaan yang tertentu, ya, di mana keadaan berbeza. Tapi secara prinsip, amalan-amalan dengan niatnya. Amalan-amalan dia berlaku, satu perbuatan itu berlaku mesti ada niatnya. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa maksud innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Kita kata
kalau kita dalam terjemahan kita mengambil pendapat yang kedua ni lah, bahawa sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niatnya. Ini sebenarnya terjemahan ini dia lebih kepada mengikut pendapat yang kedua, yang mengatakan bahawa sesuatu amalan itu bagaimana kedudukannya, iaitu dari segi sah atau tidak, dari segi baik atau buruk, dari segi diberi pahala atau mendapat dosa, bergantung kepada niatnya. Ini pendapat yang kedua. Kalau diperhatikan antara pendapat yang pertama dan yang kedua, mungkin kalau sekali pandang macam tak ada beza, tetapi dia ada sedikit perbezaan, ya. Dia ada sedikit perbezaan, ya. Dari segi yang kalau pendapat yang pertama tadi tu, dia menyatakan tentang maksud secara amnya, bahawa setiap amalan dengan niat. Adapun pendapat yang kedua, dia lebih terperinci, nak menjelaskan tentang sebab musabab. Kalau bahasa Inggeris dikata cause and effect, bahawa sesuatu perbuatan itu bagaimana kesudahan dia, diterima atau tidak, dilihat baik atau tidak dan sebagainya, dia bergantung kepada niat. Demikian juga dengan ganjaran, dapat berapa pahala yang diperoleh dan sebagainya, bergantung kepada niat. Ini pendapat yang kedua, ya. Baik. Itu jumlah yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap seorang itu, ya, apa yang dia niatkannya. Dan sesungguhnya seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dan sesungguhnya setiap seseorang itu mendapatkan apa yang sesuai dengan niatnya. Baik, kita lihat jumlah yang kedua ni adalah jawapan bagi jumlah yang pertama tadi. Sesungguhnya setiap amalan dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap seseorang itu memperoleh apa yang sesuai dengan niatnya. Bahagian yang kedua dalam hadis ini, dia adalah ibarat hasil, ya. Bahagian yang pertama dia lebih kepada syarat. Setiap amalan bergantung dengan niatnya, bergantung kepada niatnya. Ini dikira macam syarat. Bahagian yang kedua dikira sebagai jawapan atau hasil daripada syarat tersebut. Dan sesungguhnya setiap seorang itu dia memperoleh apa yang sesuai dengan niatnya. Dengan kata, jika apa yang diniatkannya itu baik, maka dia akan, balasan yang akan diperolehnya baik. Dan sekiranya apa yang dia niatkannya itu buruk, maka balasan yang dia akan mendapatkan daripada perbuatannya itu juga buruk, ya. Maka berdasarkan kedua-dua jumlah yang pertama dan yang kedua ini, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niatnya. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat, dan sesungguhnya seseorang itu akan memperoleh apa yang diniatkannya, ya. Apa yang dapat difahami daripada kedua-dua jumlah ini, dapat kita katakan di sini bahawa kenyataan Nabi SAW ini menunjukkan bahawa baik atau buruknya sesuatu perbuatan bergantung kepada niat. Baik atau buruknya sesuatu perbuatan bergantung kepada niat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kedua-dua jumlah ini juga dapat kita simpulkan daripadanya bahawa sejauh mana ganjaran pahala
yang akan diperoleh oleh seseorang itu pun bergantung kepada niatnya. Sejauh mana ganjaran pahala yang akan diperoleh oleh seseorang itu hasil daripada sesuatu amalan yang dia lakukan itu bergantung kepada niatnya. Demikian juga sejauh mana dosa yang akan diperoleh oleh seseorang itu daripada sesuatu perbuatan yang dia lakukan juga bergantung kepada niatnya, ya. Baik. Itu boleh kita kata bahagian yang pertama dalam hadis ini. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap seorang itu akan memperoleh apa yang sesuai dengan niatnya, ya, sesuai dengan apa yang telah diniatkannya. Kemudian kita lihat seterusnya Nabi SAW memberikan beberapa contoh supaya dapat kita faham asas yang telah ditetapkan oleh baginda di bahagian pertama hadis tadi. Nabi mengatakan, barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Nabi memberikan contoh di sini berkenaan bagaimana hubungan antara niat dengan amalan. Hubungan antara niat dengan amalan. Maka baginda mengatakan, barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ialah kerana Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi memberikan satu contoh yang lain pula, walaupun masih dalam walaupun berkenaan tentang hijrah juga. Nabi kemudian mengatakan, dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya ialah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Ini ada boleh kita kata ada 3 contoh yang Nabi berikan di sini. Yang pertama, barang siapa berhijrah kerana Allah dan Rasul. Kemudian orang yang berhijrah kerana dunia, yang ingin hasil dunia yang ingin diraihnya, atau orang yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, apakah yang dimaksudkan dengan hijrah? Ya, apakah yang dimaksudkan dengan hijrah? Kerana itu topik yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang niat ini. Kita kata hijrah dari segi bahasa bererti meninggalkan. Hijrah bererti meninggalkan sesuatu. Dia berhijrah maknanya dia meninggalkan, ya. Dan seseorang itu kita kata ada keadaan-keadaan di mana seseorang itu dia boleh meninggalkan sesuatu. Yang pertama, meninggalkan negara kafir, atau biasa yang kita dengar berhijrah dari negara kafir, ya, atau berhijrah dari negara yang diselubungi ketakutan ke negara yang aman damai, ya. Yang boleh kita kata maksud hijrah yang pertama di sini ialah meninggalkan sesuatu tempat. Meninggalkan sesuatu tempat, sama ada tempat itu adalah negara kafir atau sebuah negara yang diselubungi ketakutan, seperti mana, ya, suasana ketika suasana perang dan seumpamanya. Meninggalkan tempat, ya. Yang kedua, jenis meninggalkan atau jenis hijrah yang kedua ialah meninggalkan sesuatu perbuatan buruk pun, ya, kita disuruh berhijrah daripadanya. Mungkin kita jarang mendengarnya, ya. Kita biasa kalau kita dengar perkataan hijrah, jangan lupa pada hari ini perkataan hijrah itu
kadang-kadang dari satu sudut digunakan dalam ruang lingkup yang sempit, tetapi dari satu sudut yang lain seperti umum. Bagaimana? Saya kata istilah hijrah dalam masyarakat kita digunakan dengan erti makna yang sempit dari sudut. Biasa kalau kita dengar perkataan hijrah, maknanya berhijrah dari tempat. Sedangkan dia ada 3 maksud yang kita akan sebutkan baki 2 nanti. Tapi biasa kita faham bila hijrah, maknanya hijrah tempat. Dari situ pemahaman sempit lah kita kata. Tetapi dari satu sudut umum, apabila pada hari ini orang menggunakan istilah hijrah bagi merujuk kepada perbuatan meninggalkan sesuatu negara, tak kira negara Islam atau negara kafir. Dan ini salah. Kenapa? Kerana kita perlu tegaskan, kita perlu jelas bahawa hijrah hanya boleh dari negara kafir ke negara Islam dan bukan sebaliknya. Sebaliknya tidak boleh dikatakan hijrah. Itu tak kena perkataan hijrah tu. Ya. Kerana secara prinsipnya hijrah maknanya meninggalkan apa di sini? Semestinya meninggalkan sesuatu yang buruk kepada yang baik. Tak kiralah buruk tu dari segi tempat atau nanti kita akan sebutkan baki 2 lagi. Tapi pada hari ni orang kata si fulan Abu berhijrah ke Amerika. Contoh. Sedangkan kita sedia maklum bahawa Amerika dia bukan negara Islam. Tapi bagaimana kita boleh menggunakan istilah hijrah? Jadi penggunaan istilah hijrah di sini tidak tepat. Kalau nak kata dia berpindah ke Amerika, itu terserahlah. Tapi kalau digunakan perkataan hijrah, itu adalah satu kekeliruan. Ya? Jadi hijrah dia hanya boleh digunakan untuk merujuk kepada meninggalkan tempat yang buruk ke tempat yang baik. Dan kalau dari sudut negara Islam dan kafir, negara Islam sentiasa baik. Kalau nak dibandingkan dengan negara kafir, itu kita kena jelas. Tapi kadang-kadang pada hari ini mungkin ramai yang keliru, bahkan mungkin ada yang sampai memahaminya secara songsang, menganggap negara kafir itu baik, manakala negara Islam itu buruk. Dan ini suatu yang sangat tidak wajar. Baik. Hijrah jenis yang pertama ialah meninggalkan tempat. Yang kedua, meninggalkan perbuatan. Dan sekali lagi kita kata semestinya yang dimaksudkan dengan meninggalkan perbuatan di sini maknanya meninggalkan perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik. Ya. Ini dia telah berhijrah, ini meninggalkan sesuatu perbuatan yang buruk. Dia sebagai contoh, mungkin kita tak pernah dengar lagi contoh macam ni dalam masyarakat kita, tapi tak salah untuk kita hidupkan. Dia telah berhijrah dari mengisap rokok, contoh. Dia telah berhijrah dari mendengar muzik. Contoh, ini contohlah, ya. Tak salah untuk kita hidupkan pemahaman ini dalam masyarakat supaya kita luruskan pemahaman. Dan jenis hijrah yang ketiga ialah meninggalkan orang. Meninggalkan orang. Dan ini yang mungkin ada yang biasa dengar perkataan hajar. Si fulan telah dihajar. Maknanya di sini maknanya dia telah dipulaukan. Dia telah ditinggalkan. Dan siapa yang bagi seorang Muslim, siapa yang perlu ditinggalkan? Siapa yang perlu dipulaukan? Adakah orang-orang yang salih? Jawapannya tak mungkin sama sekali. Sebaliknya yang lebih layak untuk ditinggalkan dan mungkin dipulaukan ialah orang-orang talih. Ini golongan ahli maksiat, ahli bid'ah dan seumpamanya, ahli syirik, ahli kufur. Mereka ini yang lebih layak untuk ditinggalkan. Ya. Adapun kita sebagai seorang Muslim, kita disuruh supaya mendekati orang-orang yang salih,
Jauh, jangan sekali-kali kita meninggalkan mereka, ya. Baik, jadi ini tiga jenis hijrah. Hijrah tempat, hijrah perbuatan, dan hijrah orang, ya, yakni meninggalkan orang, ya. Baik, kita lihat dalam hadis yang bahagian kedua hadis yang kita bacakan tadi. Nabi mengatakan, barang siapa hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kerana Allah dan Rasulnya. Apa maksud kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini? Lihat, perkataan hijrah di sini kita kata boleh difahami secara amnya. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maknanya barang siapa yang berhijrah, kita fahami secara umum, iaitu ketiga-tiga maksudnya tadi. Barang siapa yang berhijrah dari satu tempat yang buruk, barang siapa yang berhijrah daripada suatu perbuatan yang buruk, atau barang siapa yang berhijrah meninggalkan seseorang yang buruk. Kita faham secara umum. Atau boleh kita memahaminya secara khusus, ya, seperti mana konteks hadisnya yang merujuk kepada hijrah tempat secara khasnya, seperti mana dalam contoh yang kedua dan yang ketiga, ya. Nabi mengatakan, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Dapat kita simpulkan di sini bahawa melakukan sesuatu kerana Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah menjadi matlamat setiap seorang Muslim. Melakukan sesuatu kerana Allah sesuai dengan contoh pedoman Rasulullah menjadi matlamat setiap seorang Muslim. Yani ini adalah matlamat kita. Ini matlamat kita. Ini objektif setiap amal perbuatan kita. Ini adalah garis panduan kita dalam apa juga perkara ibadah yang kita lakukan. Lakukan kerana Allah dengan erti kata ikhlas, dan kita melakukannya sesuai dengan contoh Nabi SAW, atau apa yang diistilahkan sebagai ittiba'. Ini menjadi matlamat setiap seorang Muslim untuk melakukan setiap sesuatu itu dengan ikhlas dan dengan ittiba'. Dan ini seperti yang disebutkan oleh para ulama, dua syarat sah ibadah. Dua syarat sah ibadah. Apa dua syarat sah ibadah? Ikhlas dan ittiba'. Nabi mengatakan, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kerana Allah dan Rasulnya. Bahagian yang pertama adalah perbuatan, bahagian yang kedua ialah hasilnya. Maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Dan kita katakan sekali lagi, tidak ada balasan yang lebih lumayan daripada ini. Tidak ada balasan yang lebih lumayan daripada itu. Sebab Nabi mengulang perkataan yang pertama, Nabi mengulang perkataan yang sama. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ialah kerana Allah dan Rasulnya. Nabi ulang. Satu, untuk nak menegaskan. Yang kedua, untuk nak mengagungkan perkara itu. Mengagungkan perbuatan seseorang yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Yani tidak ada kata yang lebih indah daripada itu. Tidak ada balasan yang lebih indah daripada itu. Tidak ada balasan yang lebih indah daripada orang yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Tidak ada balasan yang lebih indah daripada itu. Itu adalah setinggi-tinggi suatu amalan. Suatu amalan yang dilakukan dengan ikhlas kerana Allah dan mengikut contoh Rasulullah, ya, atau ittiba' dalam perbuatan yang dilakukan itu. Kemudian Nabi mengatakan, dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diraihnya, atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya.
kita perhatikan dalam bahagian yang dalam contoh yang kedua dan yang ketiga di sini, Nabi memberikan jawapan yang sedikit berbeza daripada yang pertama berkenaan hijrah kerana Allah dan Rasulnya tadi. Nabi kata, dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diraihnya, maknanya seorang itu dia berhijrah, barangkali seorang itu dia berhijrah, maknanya dia berhijrah daripada suatu negara kafir ke negara Islam kerana faktor ekonomi. Berlaku, walaupun pada hari ini kadang-kadang kita lihat ramai sahaja orang-orang Islam yang pergi ke negara kafir untuk ekonomi, untuk bekerja dan sebagainya. Tapi berlaku juga ya di mana seorang itu dia meninggalkan kampung halaman dia ke sebuah negara Islam, ya, barangkali pada hari ini mungkin di Timur Tengah dan sebagainya, ya, kerana di Timur Tengah dilihat ya sebagai negara yang kaya kerana minyak dan sebagainya, maka peluang-peluang pekerjaan lebih besar, imbuhan gaji yang lebih tinggi. Jadi dia pergi ke sana. Dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diraihnya, maknanya kerana kekayaan dunia yang ingin dicarinya, ya, keuntungan dunia yang ingin dicapai, atau perempuan yang ingin dinikahinya, boleh jadi juga. Ini contoh, Nabi memberikan contoh di sini. Dia berhijrah ke suatu negara Islam bukan kerana apa, tapi semata-mata kerana dia ada perempuan di tempat itu yang dia berhasrat untuk berkahwin dengannya. Boleh jadi, ya. Tapi Nabi mengatakan, maka hijrahnya untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Lihat, jawapan yang Nabi berikan di sini berbeza daripada yang pertama tadi. Nabi tak ulang, maka hijrahnya untuk dunia yang ingin diraihnya atau perempuan yang ingin dinikahinya. Nabi tak kata macam tu. Nabi kata, dan barang siapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Nabi tak ulang. Nabi sebut macam tu saja. Maka hijrahnya untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Nabi biarkan macam tu, umum. Berbeza dengan contoh yang pertama tadi. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Nabi ulang. Tapi dalam contoh yang kedua dan ketiga di sini, Nabi tidak mengulang tentang orang yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita tadi. Nabi kata, maka hijrahnya ialah untuk apa yang dia berhijrah kepadanya. Ulama mengatakan di sini bahawa sebab kenapa Nabi tak ulang keadaan di mana seorang itu berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan, ialah kerana betapa hinanya niat yang seperti ini. Betapa hinanya niat yang seperti ini. Kerana hijrah secara dasarnya adalah sesuatu yang dituntut. Hijrah dituntut atau tidak? Kita disuruh supaya meninggalkan tempat yang buruk atau tidak? Kita disuruh supaya meninggalkan perbuatan yang buruk atau tidak? Kita disuruh supaya meninggalkan rakan taulan yang tidak elok atau tidak? Jawapannya ya. Tetapi andai kata seorang itu dia berhijrah, tetapi bukan kerana Allah, ini bukan kerana pahala, tetapi kerana dunia, dia nak keuntungan dunia, atau kerana dia ingin kerana nafsu syahwatnya, dia nak kahwin, mana niat di sini, ya, niat di sini dikira niat dunia semata-mata, ya. Niat di sini dikira niat dunia. Jadi kita kata niat ada dua lah. Satu niat kerana Allah, dan satu lagi niat kerana selain itu. Siapa yang niat kerana Allah, ini ibadah. Ini ibadah. Tetapi siapa yang berniat kerana selain Allah, itu tidak akan dikira sebagai ibadah. Sebaliknya, ibadah lawannya apa? Kita kata ibadah lawannya adat. Ibadah lawannya adat. Adat apa? Maknanya selain daripada perbuatan ibadah yang kita kerjakan, selain daripada solat, puasa, zakat, adat maknanya perbuatan rutin harian kita. Makan, minum, tidur, bekerja, pergi kenderaan, naik, turun, ya, dan sebagainya.
berjalan, bercakap, ini semua adat, ini rutin harian. Kalau kita lakukan kerana dunia, maka dunialah, maka dia adalah untuk dunia je lah. Berbeza kalau orang yang melakukan sesuatu kerana Allah, maka dia adalah suatu, dia akan dikira sebagai ibadah dan dijanjikan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Ya. Baik. Boleh kita simpulkan di sini tuan-tuan dan puan-puan bahawa niat dia memainkan peranan yang cukup besar dan penting. Dan bila disebutkan tentang niat tempatnya dalam hati. Niat tempatnya dalam hati. Nak kata bahawa anggota badan kita masing-masing ada kerjanya masing-masing. Seperti bila kita kata, dia berkata-kata. Abu berkata-kata. Dia berkata-kata dengan apa? Tidak lain dan tidak bukan dengan lidahnya, dengan lisannya. Dengan lisan, kita berkata-kata. Dengan mata, kita melihat. Contoh. Dengan telinga, kita mendengar. Dengan hati, kita berniat. Jadi nak kata di sini bahawa niat tempatnya memang dalam hati. Ya. Maknanya niat itu bukan dengan kata-kata, bukan dengan perbuatan. Ini hanya ini niat yang dilafazkan. Contohlah kalau dilafazkan, atau niat yang dizahirkan dengan perbuatan dan sebagainya. Tetapi nak kata secara dasarnya niat dalam hati. Berdasarkan hadis Umar Al-Khattab di sini, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Di antara ulama salaf, Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, aku tidak pernah berusaha untuk membaiki sesuatu yang lebih susah daripada niat. Aku tidak pernah berusaha untuk membaiki sesuatu yang lebih susah daripada niat. Nak kata bahawa niat ni memang sesuatu yang kita kena beri perhatian sepenuhnya. Kita kena betul-betul jaga niat kita. Saya bagi contoh. Kalau kita nak buat sesuatu dengan kerja fizikal kita, sering sahaja kalau kita nak capai sesuatu, asalkan kita buat dengan betul, kita akan dapat hasil yang betul. Sebagai contohlah, kalau kita nak sapu sampah, ya, kalau kita sapu dengan betul, hilanglah sampah tu. Kalau kita nak memandu, kalau kita memandu dengan betul, sampailah kita ke destinasi. Maknanya benda tu mudah, dengan erti katalah secara relatif mudah, boleh dilaksanakan. Tetapi berbanding dengan niat, keadaannya berbeza sama sekali. Ya? Niat, kalau kita nak niatkan sesuatu, lebih-lebih lagi kalau kita nak niatkan kerana Allah, dia perlu kepada mujahadah. Dia perlu kepada mujahadah. Bukan nak kata benda itu mustahil, tak. Tetapi dia perlu kepada mujahadah. Apa arti mujahadah? Dia perlu kepada kesungguhan. Kerana itu, di antara ulama salaf juga, Abdullah bin Mubarak, dia mengatakan, rubba amalin saghir tu'azzimhu an-niyyah, wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah. Barangkali suatu perbuatan tu kecil, tetapi dia menjadi besar kerana niatnya. Barangkali suatu perbuatan tu kecil, tetapi kerana niatnya bagus, dia jadi besar. Besar macam mana? Di sisi Allah. Dan barangkali suatu perbuatan tu besar, tetapi dia menjadi kecil. Barangkali suatu perbuatan tu besar pada pandangan manusia, tetapi dia kecil pada pandangan Allah kerana niat. Lihat bagaimana niat memberi impak yang cukup besar dan cukup signifikan. Suatu amalan yang kecil pada pandangan manusia, dia jadi besar di sisi Allah kerana niat. Seperti mana suatu perbuatan yang besar pada pandangan manusia menjadi kecil pada pandangan Allah kerana
niat. Nak kata niat yang bagus akan membaguskan sesuatu niat. Seperti mana niat yang buruk akan memburukkan sesuatu perbuatan, ya. Dan antara apa juga yang disebutkan berkenaan ulama salaf atau generasi salaf yang terdahulu, kalau diperhatikan secara dekat, generasi awal umat Islam dahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mendahului umat Islam yang datang kemudian. Adakah kerana banyaknya amal salih yang mereka kerjakan, atau kerana bagusnya amalan-amalan yang mereka lakukan? Kalau kita perhatikan orang-orang, para sahabat atau generasi umat Islam yang terdahulu, mereka ni ke depan kerana banyak buat amal salih, atau kerana amalan yang mereka lakukan bagus? Kalau kita perhati secara dekat, kita tidak akan dapat lari daripada mengatakan bahawa tidak dinafikan bahawa amalan mereka hebat-hebat, tetapi fokus mereka bukan pada banyaknya amalan yang mereka lakukan, tetapi fokus mereka dia lebih kepada kualiti amalan yang mereka kerjakan. Jadi perhatian mereka ialah kepada kualiti dan bukan kuantiti. Kualiti dan bukan kuantiti. Berbeza dengan generasi umat Islam yang datang kemudian. Bahkan barangkali kita boleh lihat pada hari ini, jangan terkejut kalau sekiranya terdapat sebahagian yang memberi perhatian kepada kuantiti dan bukan kualiti. Dan kesudahan ini menyebabkan mereka mendapat kerugian apabila ibadah yang mereka kerjakan tak dijaga kualitinya. Kualitinya kenapa? Dengan dua syarat yang kita sebut tadi, dengan ikhlas dan ittiba'. Pada hari ini, ya, bagi sejauh mana keikhlasan amal kita, tak kurang pentingnya sejauh mana ibadah yang kita kerjakan itu sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua, ya, perlu kita bermuhasabah terhadapnya, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan saya ingat, ya, demikian tadi perbahasan yang dapat kita, ya, bahaskan berkenaan, ya, hadis yang pertama, ya, hadis tentang niat. Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Ada soalan kuis ke? Baik, ada soalan kuis yang diberikan. Ia namakan buku lain yang dikarang oleh Imam An-Nawawi selain hadis 40. Ya, namakan buku lain yang dikarang oleh Imam An-Nawawi selain hadis 40. Ya, saya tengok ada yang memberikan jawapan-jawapan. Ya, barakallahu fiik. Ya, Al-Majmu', ya, Riyadhus Salihin, Al-Adhkar, Adab al-Ilm wal Muta'allim. Ay, barakallahu fiik. Ya, jadi demikian itu antara, ya, buku-buku yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Baik, di sini ada pertanyaan daripada saudara Muhammad Azad. Ya, dia kata, bolehkah kita duduk dalam majlis ahli bid'ah walaupun apa yang disampaikan adalah hadis sahih? Ya, boleh tak kita duduk dalam majlis ahli bid'ah walaupun apa yang disampaikan adalah hadis sahih? Kita katakan sebaiknya dielakkan. Ya, sebaiknya dielakkan. Tak dinafikan bahawa apa yang disampaikan itu, ya, adalah hadis-hadis yang sahih. Barangkali, ya, tadarus Al-Quran, bacaan Al-Quran dan seumpamanya bacaan hadis-hadis yang sahih dan sebagainya. Tapi sebaiknya dielakkan kerana banyak nas-nas yang memerintahkan supaya kita menjaga pergaulan kita, yang memerintahkan supaya kita melihat dan menyaring dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita mengambil pendapat.
dengan siapa kita menimba ilmu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kunu ma'as salihin, dan tetaplah kamu bersama dengan orang-orang yang salih. Ahli bid'ah pasti bukan salih. Ahli bid'ah adalah talih, ya. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cinta. Al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu seagama dengan agama seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya, ya. Maknanya nak katakan bahawa dia sangat mempengaruhi, walaupun barangkali majlisnya, ya, pada zahirnya nampak bagus, tetapi orangnya sendiri tak bagus, seperti mana pengakuan kita sendiri, ya. Jadi itu fakta, itu hakikat yang kita tak boleh nak abaikan, dan dia memberi kesan kepada tindakan yang hendak kita ambil. Dan di antara kenyataan ulama salaf dahulu, Abdullah bin Mubarak atau Ibn Sirin rahimahullah, ya, Ibn Sirin mengatakan inna hadzal ilmu din fanzuru mimman ta'khudhu dinakum, sesungguhnya ilmu ini dia melibatkan hal-hal agama, maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Dia kata bahawa tidak dinafikan Al-Quran itu benar, tapi kita kena tengok daripada siapa kita nak belajar Al-Quran. Hadis itu benar, hadis sahih itu benar, tapi kita kena lihat daripada siapa kita menerima hadis sahih itu. Kerana kita tak dapat nafikan bahawa dalam majlis itu bukan sahaja ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, bukan sahaja hadis-hadis sahih yang dibacakan, tetapi ada selain daripada itu. Seperti apa? Seperti kefahamannya, seperti pengaruhnya. Kita mungkin kita akan terpengaruh walaupun dalam majlis membaca Al-Quran, walaupun dalam majlis baca kitab hadis, tapi kita kalau kita terpengaruh dengan bacaan Al-Quran, kita terpengaruh dengan bacaan hadis, itu bagus. Tapi bagaimana kalau kita terpengaruh dengan orangnya? Kerana orangnya adalah satu perkara yang lain, seperti mana pengakuan kita sendiri. Jadi nak menunjukkan di sini bahawa ada bahaya di situ, ya. Maka tidak ada jalan keselamatan yang lebih baik daripada dengan kita, ya, mengelakkan diri kita daripada bermajlis dengan mereka, ya. Baik, kemudian ada soalan daripada saudara Azharuddin Boceh. Dia kata fitrah manusia itu tauhid, tetapi di dunia ini banyak bisikan dan godaan kepada syirik. Bagi mengelakkan tauhid perlu kepada wahyu. Mohon supaya Ustaz memberikan sedikit pencerahan berkenaan syirik, kerana syirik yang difahami adalah hanya menduakan Allah. Saya kira soalannya agak umum, dan masa yang ada agak terbatas. Tapi apa yang dapat saya katakan di sini bahawa betapa pentingnya kita memberikan perhatian sebanyak-banyaknya kepada mendalami tauhid. Kerana itu adalah matlamat dan tujuan diutuskan para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus untuk memberi kefahaman kepada kita tentang tauhid yang terrangkum dalam kalimah la ilaha illallah. Sejauh mana pada hari ini rata-rata mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah, tetapi sejauh mana kita memahaminya? Rata-rata menterjemahkannya dengan tiada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan pada pandangan saya melihat itu kurang tepat, dan setepatnya ialah tiada sembahan kecuali Allah. Dan kita perlu mendalami maksud kalimah suci ini, tiada sembahan kecuali Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan sembahan? Ramai sahaja mungkin memahami sembahan maknanya tunduk, rukuk dan sujud kepada sesuatu. Sedangkan sembahan membawa erti yang jauh lebih besar, ya. Apabila kita
membesarkan sesuatu, apabila kita bergantung kepada sesuatu, apabila kita berharap kepada sesuatu di alam ghaib secara khasnya, seperti mana kita bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi syirik. Seperti mana kalau seorang itu dia bergantung dan berharap kepada seorang yang telah meninggal dunia, dia pergi ke perkuburan, ya, dan meminta daripada orang yang dah mati, berharap daripada orang yang dah mati, menyebabkannya terjebak dalam kesyirikan. Demikian juga dengan orang yang pergi mendapatkan pertolongan daripada ahli sihir, orang tukang bomoh, ahli bomoh, pawang, dukun, yang barangkali pada hari ini dia dinamakan ustaz, pun boleh menyebabkan seorang itu jatuh ke lembah syirik. Ya, kenapa? Kerana meminta pertolongan daripada selain Allah di alam ghaib. Demikian juga dengan perbuatan pakai tangkal, ya, tangkal azimat, pakai gelang, dengan kepercayaan yang tertentu. Banyak sahaja kepercayaan yang boleh kita kata kepercayaan yang khurafat, yang dongeng, pantang larang dalam masyarakat, yang sebetulnya perlu diperhalusi setiap satunya agar dipastikan dia menepati syariat sebelum nak dipercayai atau diamalkan dan sebagainya. Kenapa? Kerana bahayanya syirik itu. Seperti mana firman Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, nescaya gugurlah semua amal ibadah yang engkau telah kerjakan. Dan Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa perbuatan mensyirikkan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia boleh mengampunkan dosa-dosa selain daripada itu. Ini betapa bahayanya syirik, betapa kritikalnya syirik. Bahkan kita kata betapa halusnya syirik. Barangkali berlaku dalam keadaan kita tak sengaja, atau dalam keadaan kita tak sedar, akibat kecuaian kita, akibat kedangkalan dan kejahilan kita tentang hakikat erti makna la ilaha illallah. Dan saya kira tidak ada bukti yang lebih jelas tentang kejahilan sebahagian masyarakat tentang kalimah la ilaha illallah ini, apabila kita lihat di sekeliling kita masih ada lagi kepercayaan dongeng, masih ada lagi, ya, amalan pergi ke bomoh dan sebagainya, percaya kepada tangkal dan sebagainya. Ya, kadang-kadang kita lihat di kedai-kedai, ya, di kedai-kedai runcit dan sebagainya, lihat sahaja, ya, tangkal-tangkal azimat dalam bentuk ayat Al-Quran, dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk potret, gambar-gambar tok syekh. Ada sahaja saya tengok kadang-kadang banyak di kedai-kedai. Ya, tak kira lah kedai runcit, ya, kadang-kadang kedai mamak dan sebagainya. Ada nombor-nombor tertentu. Ya, dia letakkan nombor-nombor, ini dikatakan nombor tuah dan sebagainya. Ini semua membawa kepada syirik. Apabila kita meyakini bahawa benda-benda ini ada kelebihan dan kuasa yang tertentu dan sebagainya. Ya. Jadi ini yang saya dapat katakan tentang, ya, betapa pentingnya kita perlu memahami hakikat makna tauhid, ya, dan menjauhi hal-hal syirik. Kemudian seterusnya ada soalan daripada Suhaida Muhammad. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, pakcik saya ingin mengambil anak angkat perempuan. Dia dan isterinya meminta saya untuk menjadi ibu susuan untuk anak angkat mereka, supaya anak angkat mereka menjadi mahram kepada pakcik saya. Apakah hukumnya, Ustaz? Boleh atau tidak? Dan macam mana dari segi tanggungjawab? Adakah saya dan suami lebih bertanggungjawab kepada anak angkat mereka? Ya, dalam Islam ada ibu bapa susuan. Dalam Islam ada ibu bapa susuan, diistilahkan sebagai ar-radha', ya, diistilahkan sebagai ar-radha', ibu susuan. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Diharamkan kerana susuan seperti mana diharamkan kerana
pertalian nasab, ya. Jadi apa yang diminta oleh pak cik itu benar, ya. Maknanya ada kewajaran dia. Mereka ada hasrat nak ambil anak angkat, ya. Boleh, kita kata tak ada masalah. Tinggal lagi bila sebut anak angkat dia tak sama dengan anak kandung. Bahkan anak angkat dia tidak akan dia dari segi hubungan mahram tidak ada seperti anak kandung. Jadi bagaimana penyelesaian dia? Penyelesaian dia adalah seperti mana yang diminta oleh pak cik tadi, ya. Diminta supaya anak saudara lah kiranya, ya, untuk menyusukan anak angkat itu supaya dia akan jadi pak cik susuan, ya. Dia akan jadi pak cik susuan, ya. Dia akan jadi suami isteri akan jadi pak cik dan mak cik susuan, ya, berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Diharamkan kerana susuan seperti mana diharamkan kerana nasab. Maka dalam nasab, kita dalam nasab anak mahram kepada mak bapak. Demikian juga seseorang itu mahram kepada pak ciknya, ya, pak cik sebelah bapanya, ya. Jadi itu perlu dilihat, ya. Tapi secara amnya apa hukumnya? Jawapannya boleh. Boleh atau tidak? Sekali lagi boleh. Dan macam mana dari segi tanggungjawab? Tak ada. Tanggungjawab tu adalah kalau kita diminta, seorang itu diminta untuk menyusukan seorang bayi itu, ini dikira permintaan lah, ya. Maknanya kita nak terima, kalau tak nak terima, tak ada masalah, ya. Tapi dari segi tanggungjawab, tak ada tanggungjawab selain daripada memberikan susuan saja, ya. Cuma boleh saya ingatkan bahawa susuan yang memberi kesan supaya anak itu menjadi anak susuan ialah dalam tempoh anak itu menyusu, iaitu kurang 2 tahun. Dia kena kurang 2 tahun. Kalau dah lebih 2 tahun, dia tak jadilah anak susuan. Itu satu. Yang kedua, hendaklah 5 kali kenyang, ya, seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan nas-nas yang sahih. Kena 5 kali susuan. Jadi kena bagi anak angkat tu 5 kali susuan. 5 kali susuan maknanya dia menyusu satu sesi sampai kenyang, dan dalam satu sesi tu barangkali dia akan isap berkali-kali, diisap lepas. Itu dikira satu susuan, satu sesi, ya. Itu kira satu. Dia kena lengkapkan 5 kali atau 5 sesi, 5 kali kenyang, barulah anak itu boleh dikira sebagai anak angkat. Dan seterusnya bukan anak angkat, anak susuan. Dan seterusnya pak cik itu akan menjadi pak cik susuan, ya. Adakah saya dan suami lebih bertanggungjawab kepada anak angkat mereka? Taklah, ya. Kalau dia dah setuju untuk nak ambil sebagai anak angkat, maka dia mengambil lah tanggungjawab tersebut, ya. Adapun mak bapak susuan, berdasarkan persetujuan lah, ya. Jangan pula kita dah orang minta kita bagi susu, lepas tu kita pula nak jaga. Jadi dia berdasarkan kepada persetujuan, ya. Ya, kalau diminta supaya kita menyusu saja, kita menyusu sajalah, ya. Adapun tanggungjawab nafkah, jagaan dan sebagainya bagi pihak yang ingin bertanggungjawab, ya. Baik, kemudian ada satu lagi soalan daripada Da'i Azwan. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana nak tanya, kalau orang yang berhijrah kerana takut kepada musuh yang ada di kampungnya, adakah itu dikira sebagai hijrah? Kalau dia berhijrah kerana Allah, untuk menjaga nyawanya, untuk menjaga agamanya, untuk menjaga maruah, supaya jangan agamanya dipertaruhkan, jangan maruahnya atau maruah ahli keluarganya dinodai, dan dia berhijrah kerana Allah demi untuk nak menjaga hal-hal itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan supaya kita menjaga nyawa kita, agama kita, maruah kita. Jadi kalau diniatkan kerana Allah, maka dia akan dapat pahala. Tapi kalau diniatkan semata-mata untuk nak selamatkan nyawa saja, bukan kerana Allah, maka
itu akan dikira sebagai urusan dunia je lah. Ya? Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ saja untuk kita pada malam ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.